Tak boleh. Ni. Dah lah. Jangan. Page. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini insya-Allah dalam kuliah tazkirah Ramadan kita yang dianjurkan oleh Surau Jumaat Al-Husna Taman Medan, PJ. Insya-Allah kita ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak Surau Al-Husna di atas penganjuran program pada malam ini insya-Allah yang pastinya akan memberikan manfaat yang sebaiknya pada kita insya-Allah. Dan tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini yang tuan-tuan boleh komen dekat saya buat live pada malam ini insya-Allah di Instagram dan juga live melalui page Surau Al-Husna. Dan tuan-tuan yang soleh ala semak boleh juga menyaksikan melalui link yang saya sediakan di page saya Jafri Abu Bakar Mahmudi insya-Allah, yang kita akan bincangkan tajuk salih ala sayyidina ibrah ataupun peringatan daripada azab kubur yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan azab kubur yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya salih ala sayyidina Muhammad nak memetik kisah-kisah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai alam barzakh. Alam barzakh Allah sediakan dua keadaan. Yang pertama kebaikan disebut sebagai nikmat di alam kubur, yang kedua disebutkan sebagai azab di alam kubur. Yang tu yang kita nak belajar tentang dia, kita nak tahu tentang dia supaya kita mampu dan kita bersedia untuk kita mampu untuk membuat persediaan salih ala sayyidina Muhammad untuk kita belajar dan kita nak tahu sebab sedikit supaya kita ada ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Ini benda penting lah yang nak kita tahu, yang kita nak belajar, dan insya-Allah semuanya telah diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya menggunakan kitab karangan daripada Ustaz Ahmad Adnan bin Fadil, guru saya, bertajuk Rahsia Kematian
rahsia kematian alam barzakh dan roh. Dia mengambil menghimpunkan hadis-hadis baginda Nabi SAW dan ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang keadaan ni, 3 perkara ni, solat, selamat, kematian, alam barzakh dan roh. Kalau kita baca ni, kita jadi takut, kita jadi risau. Tapi dia satu ilmu yang di sana diceritakan juga dalam keadaan cerita tentang azab, cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat. Diceritakan juga macam mana kita nak buat persediaan dan persiapan supaya kita boleh selamat nanti di yaumul qiyamah. Itu yang tentu kita nak tahu. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran langsung kita pada malam ni, Salat Asyamat melalui Instagram, melalui Facebook, dan saya dengan rendah hatinya Salat Asyamat nak mengajak, biasanya saya akan mengajak 2 perkara ni. Yang pertama, bila kita menyaksikan video secara online ni tuan-tuan, yang pertamanya kita nak minta Salat Asyamat supaya kita menulis catatan-catatan kita di ruangan komen. Tulis catatan di ruangan komen supaya kita dapat menggunakan platform tu untuk mencatat. Itu tujuannya. Bila kita belajar ni tuan-tuan, kita kena menulis. Yang kita menulis ni kita boleh ingat. Jadi kadang-kadang tak buat pen, tak buat kertas. Jadi Salat Al-Syamat, apa yang kita boleh buat, kita boleh komen balik, kita boleh tulis balik dekat ruangan komen tu. Tu dia membantu kepada ingatan tu, dia punya idea dia pasal apa yang suruh komen-komen sangat tu kan. Yang keduanya, Salat Al-Syamat, yang keduanya saya nak minta ialah sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui siaran langsung ni boleh sharekan video ni supaya Salat ala Sayyidina Muhammad, orang lain pun boleh mengambil manfaat, insya-Allah. Dan andai ada soalan-soalan Salat ala Sayyidina Muhammad yang berkaitan, yang mampu untuk saya jawab, insya-Allah nanti saya akan minta sahabat saya Salat ala Sayyidina Muhammad membantu saya untuk ambil soalan-soalan yang tuan-tuan tulis di ruangan komen tu. InsyaAllah kita boleh muzakarahkan insyaAllah dalam tempoh sejam kuliah kita pada malam ni. Untuk soalan yang berada di ruangan Instagram, saya boleh baca sendiri insyaAllah, dan yang mana yang saya mampu untuk sambut, insyaAllah saya akan sambut. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Baik, pertamanya kita nak ambil sikit apa yang disebut oleh Nabi SAW, tazkirah Nabi SAW ketika berada pada hari pengkebumian satu jenazah di kawasan Madinah. Seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Adhib radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari kami keluar bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi seorang lelaki, mengiringi jenazah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Ketika sampai di perkuburan dan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, baginda duduk dan kami pun turut duduk di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu, lalu baginda menggaris-garis tanah tersebut dengan kayu itu, kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, "Ista'inu bil 'adzabil qabr." Minta perlindunglah kamu daripada azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad marratain aw thalatha, 2 ataupun 3 kali. Dalam kisah tu Nabi SAW dengan para sahabat mengiringi satu jenazah seorang Ansar. Waktu dikebumikan jenazah tu, Nabi SAW duduk. Para sahabat cerita, kami duduk di depan Nabi SAW ni. Kami duduk di depan Nabi SAW ni macam tunggul-tunggul kayu. Tengok apa yang Nabi SAW nak buat. Nabi SAW pandang ke langit, Nabi SAW tengok ke bumi, Nabi SAW pandang langit. Nabi tengok 3 kali. Lalu Nabi SAW kata kepada para sahabat, "Ista'inu," mintalah perlindungan daripada azab kubur. Nabi ulang 2 ataupun 3 kali, kata Al-Bara' bin Adhib radhiyallahu anhu. Lalu salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW pun berdoa dengan doa salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab kubur. Nabi SAW ulang 2 ataupun 3 kali juga doa tersebut. Ini tuan-tuan yang dirahmati sekalian, menceritakan tentang bagaimana dalam hadis yang sahih ini cerita bahawa azab kubur itu ada. Dan Nabi SAW suruh kita untuk kita minta berlindung daripada azab kubur. Ketakutan bila berada di azab kubur, di alam kubur. Dan apatah lagi nak berhadapan dengan suasana kedahsyatan azab yang disebut sebagai azab kubur. Lalu Nabi SAW pun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berucap, Nabi SAW pun kata, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ketika dia hendak berpisah dengan dunianya menuju ke akhiratnya, yakni ketika dia hampir mati, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baginda pun cerita, sallallahu alaihi wasallam, hadis tu panjang hadis tu. Nabi SAW cerita tentang sallallahu alaihi wasallam perjalanan
ketika kematiannya seorang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang beriman. Ada dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika nak berpisah dengan dunia menuju kepada akhiratnya, akan turun kepadanya malaikat-malaikat daripada langit yang putih wajah mereka seumpama matahari. Bersama mereka kain kafan dan hanut, wangi-wangian daripada syurga Allah. Mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian baru datang malaikat maut duduk di hujung kepalanya yang berkata, Ya ayyatuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik, kata Nabi SAW. Ataupun satu riwayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keredaan, keampunan dan keredaan Tuhan kamu. Kemudian kata Nabi SAW, keluarlah roh itu daripada jasad itu seperti ayak yang keluar daripada bekas ayak. Lembut saja pi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang mukmin yang meninggal. Tapi kalau orang kafir, kata Nabi SAW, lebih dahsyat. Nabi SAW cerita, kalau orang kafir pula tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, apa yang berlaku? Yang mai pula tu malaikat yang hitam wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang hitam wajahnya. Kemudian datang pula tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan wajahnya yang bengis. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mai bawa guni daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada neraka, kain kapan yang buruk sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hitam wajah depa. Kemudian baru mai malaikat maut duduk di hujung kepala dia. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat tu pun kata dekat dia, Ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu direntap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh dia itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam seperti mencabut pemanggang besi daging, besi pemanggang daging daripada bulu yang basah. Macam besi pemanggang yang berduri-duri itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dia rentap sallallahu alaihi wasallam besi itu daripada yang melekat di kain sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bulu kambing yang basah. Sallallahu alaihi wasallam, ala wasahlan. Baik, tuan-tuan sekalian, Dennis Hanafi Wong pun bersama dengan kita pada malam ini, masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan. Baik, tapi bukan nak cerita yang tu. Kita nak cerita keadaan bagaimana keadaannya sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi SAW cerita keadaan waktu seorang itu telah dimasukkan ke dalam barzah. Sebab tajuk kita ni ialah tentang azab kubur. Tajuk kita ni bukan cerita tentang waktu sakaratul maut, waktu nak berhadapan kematian. Yang tu pun dah sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Yang kita nak bincang ni tuan-tuan ialah keadaan ketika di dalam kubur tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis di atas yang diceritakan tadi tentang Nabi SAW duk tazkirah, duk bagi tazkirah dan peringatan di di kawasan perkuburan itu, menunjukkan bahawa diharuskan ataupun disunatkan kepada kita pada hari pengkebumian seseorang, kepada orang yang mempunyai kemampuan ilmu untuk menyampaikan tazkirah kepada orang-orang yang hadir dalam majlis perkebumian tersebut dengan memperingatkan semua yang hadir itu tentang kematian, soalan kubur, nikmat kubur dan azabnya. Jadi yang kita duk tengok ni tuan-tuan sekarang ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, bagaimana yang kita duk buat di kampung-kampung, dia panggil talqin. Talqin ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bacaan-bacaan yang telah disusun oleh ulama-ulama kita di Nusantara ni lah khususnya, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, dibacakan dekat situ dengan susunan dia bersesuaian dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita benda yang sama sallallahu alaihi wasallam. Nah, cumanya kita baca teks tu. Pasal apa kita baca teks tu? Pasal bukan semua tu imam kita reti tazkirah, bagi tazkirah. Macam tu ustaz tu imam kita naik atas mimbar bagi khutbah lah. Saya bagi teks dekat dia, macam itulah keadaan dia. Yang paling pentingnya ialah memberikan peringatan kepada orang yang hadir dekat kawasan perkuburan tersebut dengan apa yang berlaku di hadapan mata mereka tu ialah kematian salah seorang daripada kalangan mereka. Tengok di depan-depan ni. Maka suasana melihat keadaan tersebut itu menambahkan rasa gentar dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah yang dibuat oleh alim ulama kita, menyusun susunan teks yang boleh dibacakan, yang kita panggil dia sebagai talqin. Itu yang diamalkan, dan
benda tersebut dibuat oleh Nabi SAW. Cuma kita kena ingat larangan dia apa? Larangan dia ialah duduk di atas kubur. Duduk atas kubur tu yang Nabi SAW larang. Jadi bila kita duduk dengar talqin tu, kita bukan duduk atas kubur. Jangan duduk atas kubur. Nabi SAW larang duduk atas kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan duduk mana? Duduk di tepi kubur, duduk di celah-celah kawasan perkuburan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita mendengar peringatan-peringatan yang akan disampaikan oleh tu imam yang membacakan teks yang disebut sebagai talqin tu. Mudah-mudahan jadi peringatan yang baik kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, orang-orang yang dikecualikan daripada soalan kubur. Jadi bila duduk dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ustaz kata tak boleh duduk. Memang tak boleh duduk atas kubur. Yang tu adalah larangannya. Duduk tepi kubur tak apa, duduk atas tanah okey. Yang larangan Nabi SAW dengan larangan yang sangat tegas ialah duduk di atas kubur. Yang tu larangan Nabi SAW. Duduk di tepi kubur, duduk atas tanah, okey, no problem, tak ada masalah apa. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, saya harap itu jelaslah. Salah faham kadang-kadang disebut sebagai tak boleh duduk. Bukan tak boleh duduk tu dengan maksud tak boleh duduk langsung, kena berdiri je sepanjang-panjang. Tak, dengan maksud larangan untuk duduk di atas kubur itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi apabila dimasukkan ke dalam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada soalan yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Setiap manusia akan berhadapan dengan soalan munkar dan nakir di dalam kubur, di mana soalan tersebut merupakan ujian di dalam kubur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Namun ada beberapa golongan yang akan terkecuali daripada soalan kubur ini menurut beberapa keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nanti jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur, mereka akan berjumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut sebagai malaikat munkar nakir. Macam mana keadaan dia? Wallahu alam. Diceritakan dalam riwayat-riwayat betapa dahsyatnya wajah munkar dan nakir ni. Dengan matanya yang biru kehitaman. Tuan-tuan, ketakutan kita waktu tu. Bila duduk dekat dalam alam barzakh, dia akan dimasukkan balik roh dia untuk dia menjawab soalan munkar nakir. Dia didudukkan. Diangkat, didudukkan. Subhanallah untuk menjawab soalan munkar nakir. Tuan-tuan, bagaimana keadaan munkar nakir ni? Wallahu alam. Yang kita tahu, yang kita dengar hadis-hadis yang berkaitan menceritakan, riwayat-riwayat menceritakan tentang wajah munkar nakir ni sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan, jadi subhanallah Muhammad, namun dalam soalan munkar nakir ni tuan-tuan, semua orang akan melaluinya. Yang akan menjawab soalan munkar nakir ini bukan apa yang kita hafaz. Yang akan menjawab soalan munkar nakir ini ialah apa yang kita amalkan waktu kita hidup di dunia dulu. Kalau nak cerita hafal tuan-tuan, semua orang hafal soalan ni. Kan sallallahu alaihi Muhammad, siapa Tuhan kamu? Boleh jawab Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad SAW. Siapa saudara kamu? Orang Islam. Mana kiblat kamu? Sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, ni semua benda-benda yang kita dah tahu. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, yang masalah dia nak menjawab nanti, bukannya yang nak menjawab itu ialah apa yang kita hafaz. Tapi yang nak menjawab itu ialah sallallahu alaihi Muhammad, ilmu ataupun amalan kita waktu kita hidup di dunia dulu ni. Baik tuan-tuan sekalian muslimat. Namun ada berapa orang yang akan terlepas daripada soalan munkar nakir? Yang pertama, para syuhada. Yang pertama, para syuhada. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tulis. Tuan-tuan, ya, golongan pertama yang akan mendapat perlepasan, dikecualikan daripada soalan kubur ialah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syuhada, orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah kemudian dia mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadis Imam Tirmizi ni, Imam Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini sahih gharib, hasan sahih gharib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, li syahidi indallahi sittu khisalu. Salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang syahid ini ada 6 kelebihan di sisi Allah. Orang yang syahid pergi keluar berjihad di jalan Allah kemudian dia mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, dia ada 2 keadaan. Yang pertama dia kata syahid akhirat, yang kedua disebut syahid dunia. Syahid akhirat ialah orang-orang yang mati, sebagai contohnya mati bersalin, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar,
orang yang mati mempertahankan hak salli ala Sayyidina Muhammad hartanya, orang yang mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, lagi orang yang mati sakit dalam perut, orang yang mati wabak, salli ala Sayyidina Muhammad taun dan sebagainya. Ulama-ulama menyebutkan di antara salli ala Sayyidina Muhammad yang mengkiaskan perkataan Nabi SAW tentang wabak taun itu apa yang berlaku dengan COVID-19 ni. Ini disebut sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat ni tuan-tuan, dia meninggal dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diuruskan jenazah dia macam biasa, tak ada salli ala Sayyidina Muhammad buat urus macam jenazah yang syahid dalam perang, tak. Ini diuruskan macam biasa, cuma dia dapat kelebihan nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua dipanggil sebut syahid dunia. Syahid dunia ni adalah orang yang keluar berjihad fi sabilillah, keluar dalam peperangan. Kemudian dia terbunuh dalam peperangan tersebut, lalu dia mati, disebut sebagai mati syahid dunia. Lalu orang ni dia tak perlu untuk dimandikan. Dia akan ditanam sebagaimana pakaian dia ketika dia berjihad. Nanti dia akan bangkit dengan darah-darah syahid dia tu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, disebut syuhada ni salli ala Sayyidina orang yang mati dalam jihad fi sabilillah, depa ni akan terselamat daripada azab ataupun fitnah kubur, sebagaimana sabda Nabi SAW salli ala Sayyidina li syahidi indallahi sittu khisal, 6 perkara kelebihan di sisi Allah bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, kata Nabi SAW, akan diampunkan segala dosanya bermula daripada pancutan pertama darah dia. Waktu dia kena tu, subhanallah, lalu terpancut darah dia, waktu tu Allah ampunkan seluruh dosa dia dah. Pertama. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya dalam syurga. Waktu dia syahid tu, waktu dia nak mati tu, dia dah nampak ada tempat duduk dalam syurga. Sebab tu kita tengok ada orang syahid senyum dengan senyuman di wajah dia. Pasal apa? Pasal dia tak nampak dah apa yang jadi. Hilang dah semua kesakitan dia. Yang dia nampak tu ialah tempat duduknya dalam syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, salli ala Sayyidina Muhammad, dilindunginya daripada azab kubur. Dia tak dapat azab kubur. Subhanallah. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, keluar berjihad fi sabilillah. Berjihad ni jihad sungguh-sungguh untuk mengharapkan syahid. Sebab apa? Sebab kelebihan-kelebihan sangat banyak yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid fi sabilillah. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dilindungi daripada azab kubur. Yang ketiga. Jadi di kat sinilah menjadi dalil bahawa dia terselamat daripada ujian-ujian ataupun salli ala Sayyidina Muhammad, keadaan-keadaan yang sangat dahsyat di dalam kubur. Ini orang yang mati syahid fi sabilillah. Lagi yang keempat, diselamatkan daripada kegemparan yang besar. Wallahu alam. Salli ala Sayyidina Muhammad, ulama menyebutkan mungkin itu disebutkan sebagai kiamat. Lagi yang kelima, dipakaikan di kepalanya mahkota kemuliaan dan kebesaran, di mana 1/5 daripadanya itu lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Nanti dia duduk dekat dalam salat Jumaat, tuan-tuan, Allah akan beri mahkota kat dia. Mahkota ada permata delima dekat mahkota dia. Permata delima satu mata permata delima tu nilai dia lebih besar daripada dunia dan segala isi yang ada dalam. Subhanallah. Tuan-tuan, tu kelebihan orang yang mati syahid. Lagi yang keenam, dikahwini dengan 72 bidadari. 72 bidadari menunggu dia. Dan yang ketujuh, dia diberi keizinan untuk memberi syafaat kepada 70 daripada ahli keluarga dia. Subhanallah. Dapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh bagi syafaat pula kepada 70 daripada ahli keluarga dia. Okay, ini kelompok yang pertama disebut sebagai kelompok syuhada, orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Kita ulang balik supaya tuan-tuan dapat tulis nota, tulis catatan tuan-tuan di komen tu. Yang pertama, apa 6 kelebihan orang yang mati syahid fi sabilillah? Salih semak. Yang pertama, diampun dosa dia bermula daripada titisan darah yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya dalam syurga. 3, dilindungi daripada azab kubur. Keempat, dipakaikan mahkota yang salih ala Sayyidina Muhammad ada batu delima, permata delima salih ala Sayyidina Muhammad di mahkotanya, yang satu tu nilainya lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Yang keenam, dikahwinkan dia dengan 72 bidadari. Yang ketujuh,
diberi keizinan kepada dia untuk memberi syafaat kepada 70 ahli keluarga dia. Ini kelompok pertama yang akan mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Salli ala sayyidina Muhammad, perlindungan daripada azab kubur ataupun soalan mungkar dan nakir tu. Jadi mereka tidak akan lagi disoal di kubur kerana kematian mereka itu, yakni jihad fisabilillah itu sudah cukup membuktikan kejujuran iman dan akidah mereka. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW, apakah kelebihan orang mati syahid sehingga mereka bebas daripada fitnah kubur? Yakni pertanyaan malaikat dalam kubur. Tidak sebagaimana orang mukmin yang lain. Baginda menjawab, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Memadai dengan libasan-libasan pedang yang lalu di atas kepala mereka sebagai fitnah ataupun ujian untuknya. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, salih semat itu yang pertama. Orang yang salih ala Muhammad mendapat perlepasan daripada azab kubur, iaitu siapa? Orang yang salih ala Muhammad berjihad fi sabilillah. Dikawinkan dengan 72 bidadari, bukan 71. Ada orang tulis. Baik, salih ala Muhammad. Yang kedua, kelompok kedua yang akan mendapat pembebasan daripada ujian ataupun soalan mungkar dan nakir ialah al-murabitun. Siapakah murabitun ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu orang-orang yang mengawal kubu Islam daripada serangan musuh, ataupun orang-orang yang melazimi kedudukannya di medan perang di antara orang Islam, tentera Islam dengan tentera kufar untuk menjaga kaum muslimin. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni dia panggil murabitun. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang mati semasa menjalankan tugas ini, dia akan terselamat daripada fitnah dan azab kubur. Dia ni dia tak masuk dalam perang tu, dia duduk di tengah-tengah. Dia jadi pengawal di antara musuh dengan dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Salman Al-Farisi telah menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mengawal kubu Islam sehari semalam kerana Allah adalah lebih baik, yakni lebih besar pahalanya daripada puasa sebulan, disertai dengan sembahyang di waktu malamnya. Jika dia mati, akan berjalan pahala amalnya itu, yakni pahala mengawal kubu itu, dan berterusan rezeki untuknya, sehingga dia menjadi aman atau selamat daripada malaikat yang menyoal ahli kubur, yakni mungkar dan nakir. Jadi orang kelompok kedua ni siapa? Kelompok orang yang dia panggil murabitun, orang yang mengawal sempadan ataupun mengawal kubu dalam peperangan. Yang ketiga, kelompok ketiga yang akan mendapat perlindungan daripada soalan mungkar nakir, iaitu para nabi, para rasul dan siddiqin. Salli ala Muhammad. Sekalipun tidak ada dalil yang khusus, para ulama menyimpulkan bahawa para nabi dan siddiqin juga tidak akan disoal dalam kubur kerana martabat mereka lebih tinggi daripada para syuhada dan al-murabitun di atas berdasarkan susunan yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad dalam susunan tu. Apa dia susunan tu? Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian orang yang mati syahid lagi, serta orang-orang saleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Surah An-Nisa ayat 69. Susunan dia. Jadi jika para syuhada dan orang yang lebih rendah daripadanya, iaitu al-murabitun, tidak disoal, maka orang-orang yang lebih afdal daripada mereka, iaitu para nabi dan siddiqin, itu lebih utama, tidak disoal. Salih ala Muhammad. Demikian yang diulas oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Yang keempat, kelompok yang akan terselamat daripada salih ala Muhammad azab kubur ataupun soalan mungkar nakir. Siapa? Kanak-kanak kecil yang mati sebelum baligh dan orang gila, yakni orang yang tidak berakal. Mereka tidak disoal kerana mereka tidak mukallaf, yakni tidak dapat menerima taklif syarak disebabkan tiada oleh ketiadaan akal. Tanpa taklif tidak ada perkiraan ke atas mereka. Salih ala Muhammad.
apa ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Instagram dah out dah ni. Dia apa, stuck. Internet tak cantik ke. Baik, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian habis, selesai dah. 4 kelompok orang yang akan terselamat daripada soalan munkar nakir. Yang pertama, ulang balik tadi, orang yang mati syahid. Yang kedua, murabitun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa apa ni al-murabitun ni? Orang yang menjaga kubur. Yang ketiga ialah salli ala Sayyidina Muhammad, para nabi, para rasul dan as-siddiqin. Dan yang keempat ialah kanak-kanak kecil ataupun dan orang-orang gila. Ni salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab orang yang tak ditimpa oleh hukum taklifi, dia tak mukallaf dia panggil. Habis. Kita masuk pada bab yang berikutnya, itu nikmat dan azab kubur. Nikmat dan azab kubur. Kubur adalah perhentian pertama bagi kehidupan selepas mati. Dia adalah tangga menuju akhirat. Berkata Imam Ghazali, kematian adalah kiamat kecil. Sesiapa yang mati, maka sesungguhnya telah berlakulah kiamat untuknya. Di dalam kubur manusia sudah dapat merasai nikmat atau azab, sehingga dalam riwayat dari Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, innamal qabru rawdatun min riyal jannah au hufratun min khufarin nar. Sesungguhnya kubur itu sama ada dia merupakan satu taman daripada taman-taman syurga atau satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Di dua keadaan, kata Nabi SAW, dalam kubur ni ada dua jenis keadaan. Satu disebut sebagai taman syurga, satu lagi disebut lubang daripada lubang api neraka. Salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf tuan-tuan, kok tadi line sound tak apa nak okey. Ni dah okey dah kot. Itulah. Kita terlupa nak jack dia punya apa? Mikrofon. Alhamdulillah. Dah selesai dah, insya-Allah. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, lagi sekali saya nak sebut program kita pada malam ini dianjurkan oleh surau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni? Al-Husna. Surau Al-Husna, salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, Taman Medan. Yang salli ala Sayyidina Muhammad sedang membuat proses renovation di surau tersebut. Tuan-tuan, kita ni salli ala Sayyidina Muhammad nak ambil peluang ni. Telah dipinkan nombor akaun surau tu, ada pin nombor akaun surau kan? Telah dipinkan nombor akaun surau tu di page saya, di page tu. Jadi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh masukkan sumbangan tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Ni kita nak berambut kelebihan-kelebihan daripada Ramadan ni tuan-tuan, untuk kita banyak bersedekah, apatah lagi dalam proses untuk membina ataupun membangunkan masjid. Maka tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, sungguh-sungguhlah ni untuk dapat manfaat ni, manfaat untuk cari kelebihan-kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan ni. Allah gandakan pahala sebagainya. Apatah lagi sumbangan kita bagi itu ialah untuk pembangunan ataupun penambahan surau atau masjid tempat orang nak melakukan amal ibadah. Baik tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya kubur itu adalah perhentian pertama bagi akhirat. Maka jika si mati selamat dari azabnya, maka apa yang selepasnya adalah lebih mudah untuknya. Dan jika dia tidak selamat daripada azab kubur, maka apa yang datang selepasnya itu lebih berat daripadanya. Nabi SAW kata apa? Ni, siapa yang bila dia duduk dalam kubur ni, kubur dia tu tenang, elok, maka lepas tu yang akan mai itu lebih mudah untuk dia. Tapi kalau intro kat kubur tu dah teruk dah, maka yang akan mai lepas daripada itu lebih berat dan lebih dahsyat. Sebab tu seorang sahabat Nabi SAW menangis di kawasan kubur ni. Lalu ditanya kepada dia, wahai salli ala Sayyidina Muhammad, kenapa kamu dengar tentang syurga neraka taklah sampai macam ni menangisnya? Tapi bila duduk dekat kubur ni menangis ni sampai salli ala Sayyidina Muhammad teruk-teruk macam ni. Dia kata, tak dengarkah kamu tentang kubur inilah tempat persinggahan pertama? Kalau elok kat sini maka eloklah sampai bila-bila. Kalau buruk kat sini maka bertambah buruklah untuk dia.
sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi adakah yang akan merasa nikmat atau azab kubur itu roh saja atau badan saja atau kedua-duanya sekali? Yang ini dibincangkan oleh ulama. Menurut jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, nikmat kubur atau azab kubur itu akan dirasai oleh roh dan juga jasad si mati. Demikian yang disebutkan dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun demikian, nikmat atau azab yang dirasai oleh jasad hanyalah bersifat mengekori nikmat atau azab yang dikenakan ke atas roh. Dalam erti kata lain, pada asasnya yang diberi nikmat atau azab adalah ke atas roh, namun jasad turut merasai kesannya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dibincangkan oleh ulama. Baik, tuan-tuan, kita nak tengok beberapa bentuk-bentuk nikmat kubur. Bentuk-bentuk nikmat kubur. Macam mana bagi orang yang amalkan surah Al-Mulk setiap malam, apakah kelebihannya? Betul, antara kelebihan kita beramal dengan surah Al-Mulk pada setiap malam ialah Allah akan menjauhkan kita daripada azab kubur. Ini amalan yang kita kena buat tiap-tiap malam, tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu kita beramal dengan surah Al-Mulk. Jadi nikmat kubur ni ada berapa? Antaranya diluaskan kubur hingga 70 hasta atau segenap arah, atau diluaskan sejuh mata memandang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, disediakan untuknya hamparan daripada syurga. Lagi, dibukakan satu pintu pada kuburnya daripada syurga. Lagi, kuburnya dipenuhi dengan bau-bauan yang wangi. Lagi, dijadikan kubur sebagai taman daripada taman-taman syurga. Lagi, diterangi kubur-kubur mereka. Lagi, ditemani dia oleh amal-amal kebaikan dia. Ini di antara nikmat kubur yang seorang itu akan dapat. Apa dia, tuan-tuan? Kubur ini luas. Dapat hamparan daripada permaidani indah daripada syurga. Dibukakan satu pintu pada kuburnya. Dia nampak tempat duduknya dalam syurga. Wangi-wangian daripada syurga tu dah masuk dah dekat dia. Salli ala Muhammad. Lagi, kuburnya di taman-taman syurga. Kuburnya terang. Diteman pula oleh amal-amal kebaikan. Subhanallah, salli ala Muhammad, tuan-tuan. Itu dia panggil nikmat kubur. Sedangkan azab kubur, tuan-tuan, ialah dia dapat yang pertama, didedahkan dengan bahang api neraka pada setiap hari, pagi dan petang. Yang kedua, disediakan untuknya hamparan daripada api neraka. Lagi, kuburnya disempitkan sehingga saling berselisih tulang-tulang rusuk mereka. Lagi, ditemani oleh seorang lelaki yang buruk wajahnya dan berbau busuk. Itulah jelmaan daripada amalan-amalan keburukan yang dia buat waktu hidup di dunia dulu. Lagi, didatangkan kepadanya 99 ekor ular yang berbisa dan menggurunkan. Ini, tuan-tuan, ni berbeza dengan kenikmatan yang diperolehi oleh orang-orang yang mendapat nikmat kubur. Berbezanya, tuan-tuan, subhanallah, orang-orang yang mendapat azab kubur itu dahsyat, tuan-tuan. Dia tiap-tiap hari kena bahang daripada bahang api neraka. Salli ala Sayyidina. Sebab dibukakan satu pintu, nampak dah tempat duduk dalam neraka, tuan-tuan. Bukan setakat tu, dia hamparkan daripada hamparan neraka. Kemudian, tuan-tuan, sempit pula kubur dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Ada pula satu makhluk yang sangat buruk rupanya, yang itu adalah jelmaan kepada amalan yang lalu. Dan lebih dahsyat, tuan-tuan, ada 99 ekor ular yang berbisa dan menggerunkan, yang mengambil, tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad, yang memukul dia yang pada setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad. Bagaimanakah kita nak diselamatkan daripada azab kubur? Ini kita nak tengok. Berapa amalan yang boleh, salli ala Sayyidina Muhammad, yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Yang pertama, tuan-tuan, ialah kita melazimi surah Al-Mulk. Nabi SAW sebut, suratu tabarakahiyya mani'atu min azabil qabr. Maksud dia, surah Tabarak, iaitu surah Al-Mulk, itu ialah menjadi penegah atau penghalang daripada azab kubur. Itu yang pertama. Jadi, amalan pada setiap hari lah, tuan-tuan. Setiap malam, kita jangan lupa untuk beramal dengan surah Al-Mulk. Nak tidur setiap malam baca surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Yang kedua, mohon perlindungan Allah daripada azab kubur ketika dalam solat. Bagaimana Nabi SAW ajak dekat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat Imam Muslim. Ini setiap kali lepas kita semayang, dalam semayang,
sebelum bagi salam, duduk tahiyat akhir tu, sebelum bagi salam, habis baca tasyahud akhir tu, innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah jauhlah aku daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada salih ala si Muhammad, salih Muhammad, fitnah masa hidup atau selepas kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dijauhkan daripada fitnah dajjal. Lagi yang berikutnya tuan-tuan, salih ala si Muhammad, apa dia? Pada setiap hari tuan-tuan tolong doa pagi dan petang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 3 kali membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Itu doa yang kita boleh panjat tiap hari 3 kali 3 petang. 3 pagi, 3 petang, supaya dijauhkan kita daripada azab kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya, salli ala Muhammad, Wan Intan, salli ala Muhammad, doa tu kalau baca dalam bahasa, tak baca dalam bahasa Arab, bolehkah? Boleh baca di luar semayang ataupun baca dalam hati ketika dalam semayang. Sebab kalau kita baca lafaz dalam bahasa Melayu ketika kita semayang, boleh menyebabkan batal semayang kita tu, kita kena ingat. Nah, salli ala Muhammad. Okey. Jadi tuan-tuan, itu di antara beberapa doa yang beberapa amalan yang kita boleh buat untuk menjauhkan kita daripada azab kubur. Betul. Tercatat dalam Al-Ma'thurat, boleh dapatkan Al-Ma'thurat. Kita ulang balik apa amalan kita yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Yang pertamanya ialah membaca surah Al-Mulk setiap malam. Yang kedua, setiap daripada ketika sembahyang tu kita baca doa sebelum kita bagi salam, selepas kita baca tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wa mamat, min fitnatil masihid dajjal. Yang ketiga, pada setiap pagi dan petang kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Maksud dia apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Ini jadikan amal pada setiap hari. Jadi tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad. Saya ucap terima kasih pada semua sahabat yang menyaksikan video kita pada malam ini. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Instagram sebab keadaan dia internet yang agak kurang cantik. Dan saya ucap terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook. Dan saya ucap terima kasih jutaan tahniah kepada Surau Al-Husna yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita seluruhnya akan dijauhkan daripada azab kubur, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.